Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin muslimat para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat meneruskan jadual bulanan kita pada malam ini setelah kita tangguh pada jadual bulan yang lepas, iaitu 4 hari bulan November. Dan hari ini hari ini 2 hari bulan Disember bersamaan dengan 16 Rabiul Akhir. Mudah-mudahan pertemuan kita ni seperti mana biasa kita dapat terus memanfaatkan masa dan waktu untuk bermutalaah kitab Fiqh Al-Awlawiyat ini. Dan penghargaan terima kasih saya kepada para jamaah yang masih memberi sokongan dengan dapat kita meneruskan jadual kita ni. Tak tahulah tuan-tuan, kitab ni tebal. Orang kata apa, ni baru muka surat 76 daripada hak edisi Arab ni dok ada 242. Kita baru 76. Wallahu a'lam lah tuan-tuan keadaan ini. Tapi kok mana pun insya-Allah, setakat mana yang termampu pada kita semua, kita akan cuba untuk memanfaatkan sisa-sisa waktu, masa dan juga kesihatan yang ada pada kita. Mudah-mudahan kita tidak akan menyesal insya-Allah di ketika tak ada kesempatan masa, dan yang keduanya di ketika mungkin keuzuran kita besok. Jadi apabila uzur besok duk terlantar dah, bahawa waktu tu kita sedang dan waktu tu kita menyesal, itu adalah suatu penyesalan dan kesedaran yang agak lewat. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, kita manfaatkan kitab kita ni oleh Profesor Sahibus Samaha, Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, di tengah-tengah cabaran semasa yang berbagai, yang kadang-kadang tu tak pernah terbayang di kalangan kita, perkara-perkara yang berlaku dalam masyarakat kita dan juga di dunia ini umumnya. Malam ni kita akan cuba melihat yang dengan secara tak langsung akan memberi jawapan kepada beberapa perkara penting yang pada peringkat biasanya kita pun mungkin agak tak terfikir ataupun kita tak begitu memahami dengan kedudukan dari segi ilmu, fakta ilmu dalam Islam. Iaitu malam ni kita dengan tajuk, kita sambung pada jadual kita dulu di muka surat 127 itu, iaitu al-i'tiraf bi-darurati at-tari'ah. Al-i'tiraf bi-darurati at-tari'ah maknanya memperakui ad-darurat, kesulitan, kerumitan yang at-tari'ah, yang tak dapat tidak kita nak elak dia mai juga. Tu yang saya kata tadi, tajuk ni dengan sendiri membantu kita untuk menjawab persoalan-persoalan yang mungkin sebelum ini pernah ditimbulkan oleh beberapa pihak dan mungkin menjadi tanda tanya kita bersama. Al-darurat at-tari'ah yang waqi', yang realiti sekarang ni ialah COVID. Kalau kita ambil COVID tu sedikit, tu orang panggil apa tu, dengan wabak COVID-19 ni, itulah dipanggil al-darurat at-tari'ah, suatu keadaan yang mencemaskan, darurat yang tari'ah, yang tak ada siapa pun boleh nak elak. Kalau kita tengok pikuk nu pun kena, pikuk ni pun kena, hak ni pun terdedah. Bukan takat negara miskin di dunia, bahkan negara yang sedang maju, negara maju sekalipun dah hampir juta kematian mengikut laporan yang dilaporkan. Contoh macam Amerika sendiri, orang kata negara majulah, kok ni dia berhadapan dengan kecanggihan yang tersendiri yang ada pada dia,
tapi mereka berhadapan dengan berbelas juta menghadapi kematian disebabkan serangan Covid. Walaupun Covid ni baru, tapi dalam Islam ulama dah sedia dah kedudukan-kedudukan yang akan membantu memberi jawapan kepada kemusykilan-kemusykilan, tanda tanya yang berlaku kepada kita. Di antara kemudahan yang sangat dianjurkan ialah tajuk ni tadi dimulakan dengan di antara kemudahan yang sangat dianjurkan ialah mengakui keadaan darurat yang muncul dalam kehidupan manusia. Jadi macam kita lah duk mengaji sekolah dulu kok apa semua orang duk buat kajian kok ni macam-macam lah. Berapa ramai orang yang buat tesis PhD. Kalau kita katalah peringkat yang agak tinggi lah dinisbahkan kepada kita sekarang, tapi tak pernah didedahkan kepada kita ad-daruratit tari'ah. Macam contoh macam Covid lah ni, tak ada siapa bincang sebelum ni. Saya Covid ni pun barulah ya dengar cerita, dulu tak pernah dengar apa pun. Tak pernah reti, tak pernah terlintas. Covid ni lagu mana, cerita apa semua tak pernah terlintas. Orang kata tak pernah terbayang. Orang duk sembang bab demam kurang ni lama dah. Dulu kampung ni nampak boleh ketak demam kurang apa. Tu bahasa istilah dulu lah. Walaupun istilah perubatan tu ada istilah tersendiri, tapi penyakit tu hak tular lah juga. Maknanya buta-buta huruf orang kampung dia kenal demam kurang. Kalau kita sembang, saya tak tahulah kok Sungai Petani ni, pasal Sungai Petani ni dengan Baling, Sungai Petani lebih bandar lagi lah. Tapi kalau kok Baling orang sebut demam kurang, dia tu demam kurang bubuh dua apa orang kata apa, kain rebak dua, tindih dua tu pun, lepas tu pula peluk tu tak juga ada bonyok ketak mengedik, orang panggil demam kurang. Lepas tu sakit perut lah, cerah perut lah, sakit kepala, hak tu lama dah. Tapi Covid ni tak pernah dengar ni lah pun. Yalah, hak yang muda tu muda lah, hak umur tua macam kita ni tua lah. Umur 70 baru dengar kata Covid, umur 60 baru dengar kata Covid, tak pernah dengar. Ni ad-daruratit tari'ah. Benar-benar yang dikatakan kehidupan muncul dalam kehidupan manusia semasa. Baik yang bersifat individual ataupun sosial. Benar-benar at-tari'ah ni maksudnya benar-benar yang berhadapan dengan kedudukan darurat, sama ada bersifat individual ataupun dalam bersifat bersifat dalam bentuk kemasyarakatan sosial ni. Maknanya yang menyentuh mengenai dengan perorangan ataupun yang menyentuh mengenai dengan masyarakat itu sendiri keseluruhannya. Ialah kadang-kadang perorangan individu tak pernah terfikir ada satu kadang kita pergi cek doktor sebut pun tak pernah ada, orang lain tak ada, dia yang ada penyakit ni. Misalnya kawan ni yang ada jiran saya tu seorang, dia hak jenis doktor kata penglihatan mata dia tu yang jenis ni saya nak sebut tak erti. Jarang lah orang kata di dunia ni jarang orang berjumpa penyakit macam ni, dia yang ada. Itu at-tari'ah lah tu. Jadi apabila at-tari'ah ni benar-benar yang darurat yang yang muncul dalam kehidupan manusia ni, dalam keadaan yang khusus individu ataupun dalam keadaan-keadaan yang dikatakan dalam bentuk sosial ni, sebenarnya dari segi Islam dia ada special case dalam menghuraikan masalah hukum. Ada special case. Jadi special case ni dia tak boleh bawa pihak ramai. Benda hak ramai tadi tak boleh bawa pada benda individu. Benda-benda berbentuk individual ada, perorangan, benda-benda yang bentuk ramai pun ada. Syariat ini telah menetapkan hukum yang khusus untuk menghadapi keadaan darurat. Ni tu wallahu alam tuan-tuan, kalau kita sembang sama-sama kita, untung kita duk mengaji ni benar ni dah. Berbanding dengan hak orang tak mengaji, orang yang tak peduli majlis ilmu, tak pernah dalam hidup dia sampai mati dia tak pernah jumpa benda-benda. Tapi kita yang duk ikut majlis ilmu ni, kita akan bertemu dengan penyelesaian yang ada dalam Islam.
untuk menghadapi masalah darurat yang membolehkan kita melakukan sesuatu yang biasanya dilarang dalam keadaan biasa. Keadaan normal biasa ni, benda ni tak boleh dibuat, tegah. Sama ada bentuk makruh kah ataupun lebih jauh bentuk haram. Tapi dalam keadaan-keadaan yang darurat, dalam masalah keadaan yang tak dapat tidak ni, at-tari'ah ni, yang cemah ni tadi, maka boleh kita lakukan. Jadi kalau kita ambil hukum hak biasa untuk bawa kepada benda yang tari'ah tadi ni, benda yang mendatang ni tadi, benda yang tak dijangka ni tadi, maka tak boleh lah, tak relevan lah. Orang kata tak boleh nak buat lah. Tu macam kita kalau kita cakap contoh biasa lah, hak umum ramai mudah kita faham ni, mana ada semayang boleh tak berdiri. Ini kalau kita sembang cara mudah dalam konteks kita. Pasal duk mengaji daripada kecil, kalau bab cerita rukun, apa yang menjadi rukun kepada semayang tu sendiri, ada 13 perkara tu. Makna termasuk salah satunya ialah berdiri betul. Cikgu pakai kapak tulis dah apa hitam tu, cikgu sekolah lu ustaz. Salah satunya ialah berdiri betul dia buat tu. Walaupun bahasa berdiri betul tu bahasa kita, bagaimana pula kalau orang berdiri tak betul? Hak tu timbul dalam kepala budak-budak lu ni. Dia tu dah memang kaki dia bengkok, nak berdiri betul juga lah. Tapi bahasanya berdiri betul juga. Maknanya rukun dalam semayang tu mesti berdiri. Habis lagu mana kalau orang patah kaki, kalau orang tak boleh nak bangun, kalau orang hak ni. Tu tuan-tuan. Benda-benda tu tari'ah, benda yang baru mari kepada diri perorangan. Bukan untuk ramai, dia untuk bentuk individu. Orang lain boleh daripada pagi dia beraat, tak makan tak minum sampai maghrib, tak ada masalah apa-apa. Tapi dia ni pergi cek-cek tengok, dia ni parah penyakit dia. Doktor kata dia ni tak boleh untuk terleka daripada makan, terleka daripada minum. Sama ada gastrik dia yang agak terlalu parah atau sebagainya. Habis macam mana? Ni nak makan nak minum siapa puasa ni? Tu benda yang saya gambarkan ni contoh mudah untuk at-tari'ah. Dikatakan at-tari'ah ni benar-benar yang orang kata apa? Yang dikatakan keadaan darurat yang tak dijangka, di luar jangka. Semua orang bukan lagu tu, dia ya. Mungkin dalam satu keluarga tu dia seorang, orang lain tak. Jadi tak apalah. Kawan ni doktor kata dia puasa boleh. Ni doktor, dia ni kalau dia gagah puasa juga, penyakit dia lebih parah lagi. Habis itu, kok mana ni puasa wajib? Dia orang Islam. Macam mana orang Islam tak orang tak menunaikan kewajipan puasa? Misalnya tu tari'ah. Jadi lagu mana? Membolehkan kita melakukan sesuatu yang biasanya dilarang dalam keadaan biasa, dalam hal makan ubah, untuk memudahkan umat dan untuk menghindarkan mereka daripada berbagai kesulitan. Jadi baik tadi tu benar-benar daruri ni, benar-benar yang tak ada arah, tak dapat nak elak, tak dapat nak kok mana pun, seperti daripada keadaan kebiasaan, seperti mana orang kata bab makanan. Itulah yang kata, yang saya rasa kita duk ikut dah ni, kita ingat balik ni. Apabila darurat, macam contoh, terutama sekali kalau waktu satu ketika dulu berlaku pada setengah-setengah keadaan dan suasana, mungkinlah ni kemungkinan berlaku pada setengah-setengah keadaan dengan dua suasana, terutama sekali tentera-tentera kita duduk lautan bertugas kerana mempertahankan negara daripada ceroboh musuh. Kebetulanlah waktu bekalan makanan tak dapat. Tak apalah, kita tahulah orang panggil apa tu, bekalan makanan disediakan, inilah hak dalam tin lah apa sebagainya dulu. Kadang-kadang timbul kemungkinan terselet hak tu. Mungkin tak dapat nak dibekalkan pasal musuh duduk ada tengah jalan, tak boleh nak bawa ke atau apa sebagainya. Darurat tu kemungkinan. Bekalan makanan tak sampai. Habis tu tentera kita duduk dalam hutan tu tadi, duduk di sempadan negara lah katakan. Misal lah. Makna nak mempertahankan daripada ceroboh musuh.
Kalau tak makan mati. Ni nak kalau tak makan mati, bukan takat tak larat nak angkat senapangnya, tapi membawa maut. Pasal makanan tak ada. Buah-buah kayu pun tak ada, apa semua tak ada. Itulah dalam bab hukum fiqh. Dihalalkan untuk dia setakat nak menyelamatkan nyawa tu tadi, maka dia boleh makan benda yang walaupun benda tu haram. Itulah kalau dalam kitab fiqh, maknanya babi tu halal untuk mereka ni makan sekadar untuk nak menyelamatkan nyawa. Ada babi yang terlintas sekok tu, besar pula tu, tapi dia tak boleh berhabis sekok lah. Takat ad-daruri at-tari'ah ni tadi, darurati tari'ah ni sekadar untuk menyelamatkan nyawa. Kalau dia katakan kalau boleh orang kata besar lengan ni pun bakar daging tu, maka pada ketika itu walaupun hidup-hidup nampak dia makan daging babi, tapi untuk individu berkenaan dia jadi halal. Pasal ad-darurat at-tari'ah, dia tak jadi haram. Tapi setakat tu lah. Tapi kalau pederah bakar sampai satu paha macam kambing bakar atau kambing golek tu, tu tak boleh lah. Sekadar nyawa, menyelamatkan nyawa. Ni dia tuan-tuan. Begitulah juga dalam yang dikaitkan di sini, minuman. Dah tak ada hak lain, dah ada hak ni ya. Minuman. Sampai kepada peringkat, kalau peringkat perubatannya, tak ada dah hak yang boleh menjadi ubat kepada penyakit ni. Doktor mengesahkan bahawa ni kena ahli dia lah, bukan boleh buat pandai-pandai sendiri. Kalau dalam bab perubatan ni, doktor lah yang mengesahkan bahawa dia ni tak ada ubat dah kecuali arak ya. Dia kena minum setegak arak baru hilang penyakit dia. Kalau arak tu pun disahkan oleh pihak ahli dia menyembuhkan arak, maka setakat setegak arak untuk nak menyelamatkan penyakit tadi jadi halal. Ni tuan-tuan, ni contoh yang saya rasa kita semua mudah nampak lah ni. Tapi janganlah dia pederah habis botol tapi setakat tu tadi, setakat boleh sembuh penyakit. Yang menentukan siapa dia, kedudukan ini ahli dia. Dalam bab penyakit ni kita tahulah tuan-tuan, ahli dia ialah doktor perubatan dalam bidang bab ni. Dia cek sana cek ni, tak ada arah ubat lain. Ni sekejap lagi kita akan, saya sebut contoh ni bab arak ni tadi pun, sekejap lagi kita akan tengok contoh yang pernah berlaku di zaman Rasulullah sendiri. Walaupun bukan arak tapi benda lain, tapi benda tu memang haram, dah menjadi ubat tu, dia jadi haram kerana termasuk dalam kategori ad-darurat at-tari'ah. Dan yang ketiganya pakaian. Yang keempat perjanjian disebut di sini, dan yang kelima yang lebih luas lagi ialah bab muamalah, berurusan sesama kehidupan manusia ni. Muamalah ni jual belilah apa sebagainya, sewa menyewa, gadai menggadai, muamalah ni. Malahan lebih daripada itu, syariat Islam juga telah memberikan ketetapan hukum dalam kes-kes dan pada masa-masa yang tertentu. Kes-kes dan masa-masa yang tertentu. Macam contoh tadilah, kalau dalam bab kita kata bab semayang tadi, kena berdiri tapi dah kawan tu tak boleh nak berdiri. Itulah yang kita cerita berlaku, yang kita duk nampak lah ni pun, yang berlaku dah di dalam masyarakat kita. Yang kita kena, ada yang semayang kena duduk, ada yang semayang setakat boleh duduk atas kerusi, ada semayang yang kena boleh duduk bersempoh, ada juga semayang yang boleh duduk melentang. Bagi orang yang terlalu uzur tapi akal fikiran dia masih waras, taklif dia tak terlepas, kecuali apabila akal dia pun dah hilang, tu taklif dia terlepas dah. Makna tak ada dipertanggungjawab, makna dari segi responsibility itu tadi tak ada kepada dia. Kalau akal tak ada, kalau ada akal, selagi dia ada akal, walaupun dia uzur terlentang kewajipan solat, masih tertanggung ke atas diri dia, dan dia tak boleh diri, dia boleh sembahyang melentang. Tu ada hukum-hukum semua sekali dah tuan-tuan. Kita sedia maklum, asal ambil uduk dengan ayak tapi dah tak ada ayak, boleh ambil dengan debu. Cara debunya sekian bab tayamum yang tu ni saya sebut ni untuk mudah kita nampak. Itu dia panggil ad-darurat at-tari'ah ni. Keadaan darurat yang tak dapat tidak yang berlaku.
Malahan lebih daripada itu, syariat Islam juga telah memberikan ketetapan hukum dalam kes-kes dan pada masa-masa yang tertentu yang berlaku bagi orang yang tertentu maupun orang tu orang awam yang sama dengan hukum darurat tadi. Sebab tu tuan-tuan, saya rasa dalam siri yang lepas, kalau tak silap ingat saya, kita sebut dah. Tu sebab tu setengah-setengah ada ustaz kita duk beram marah pasal SOP ni. Semayang pasal apa, mana ada nas semayang jarang-jarang duk 1 meter. Kalau kita baca ni elok-elok tuan, kita tak payah duk syarah bab tu. Duk syarah apa benda ad-daruratit tari'ah ni confirm dah oleh pihak yang ahli dalam bidang ni. Salah satu daripada nak cegah kepada apa COVID ni sendiri ialah mesti penjarakan sosial. Habis hukum duk ni, kalau ia pun sunat muakkad. Duk rapat tak dikatakan semayang tak duk rapat tu tak sah semayang. Habis tu ad-daruratit tari'ah mari. COVID ni sahnya begini-gini, kalau duk dekat mudah jangkitan. Sebab tu ulama-ulama jawatan kuasa fatwa yang arif pada kita meletakkan keharusan ini, mengizinkan kepada pihak kerajaan melaksanakan SOP dalam bab solat jemaah. Hak tu hak yang duk jarang. Hak masjid 50 orang, hak masjid 6 orang, hak Jumaat 6 orang, hak Jumaat 17 orang. Tak boleh duk ambil hukum hak biasa, kena ambil hukum hak ni. Yang kita pergi duk berang-berang bantai, buat apa? Bantai dalam TV pun ada. Saya bukan nak duk marah apa, tapi orang kata kalau kita tak cakap, orang kata kita bodoh. Tapi kita cakap nampak bodoh semua. Jangan duk cakap benda bukan bidang kita ataupun bukan bidang kita, kita tak tengok habis. Sebab itulah dalam kaedah ni tuan-tuan, kaedah fiqhiyah ni disebut ad-dararul asyaddu yazalu bil yazalu bid-dararil akhar. Maknanya kemudaratan yang besar itu boleh dihilang, boleh dicegahkan dengan kemudaratan yang lebih ringan. Saya rasa saya buat contoh dah pada jadual yang lepas pun. Itulah mengharuskan, hukum Islam mengharuskan seorang doktor potong kaki orang, hak tak ada lagi pun potong kepala. Potong kaki, potong tangan, potong jari. Dok berlaku dah. Pipi cek doktor kata kena minta izin waris, kena tanda tangan, kena izin nak kerat kaki, kena izin nak kerat ibu jari, kena izin nak kerat tangan. Pasal apa? Nak mengelak daripada kemudaratan yang lebih apa ni orang panggil apa? Al-asyaddu. Kemudaratan yang lebih berat. Apa dia? Kalau tak kerat hak ni, kalau tak potong hak ni, kencing manis dia akan berjangkit cepat kepada seluruh badan dia ataupun jangkit pada paru-paru, jantung kan. Maka doktor dengan kepakaran yang ada, dia kata kena kerat anggota ni. Misal katalah kerat hak ni, maka selamat, menjaminkan menjaminkan ad-darul akhaf ni tadi, mudarat yang ringan. Mudarat lah tu potong jari, potong kaki. Tapi mudarat yang ringan dibandingkan dengan kemudaratan penyakit tu serang seluruh tubuh, yang boleh bawa orang tu lebih mudarat lagi. Hukum Islam di situ harus. Doktor buat tu tak salah, doktor tu kuat dia menunaikan kewajipan. Mau tidak, doktor tu dihukum sebagai doktor penjenayah lah pasal duk kerat kaki orang. Tapi hukum Islam tak pitang tu, pasal dia panggil ad-daruratut tari'ah. Ni tuan-tuan kena tengok. Sebab tu kalau bukan kita bidang kita mengaji qawaid fiqhiyah ni, kita tak usah duk cakap lah tuan-tuan. Ni benar-benar qawaid fiqhiyah. Kita mengaji usuluddin, bidang usuluddin, bidang tauhid, pergi duk bisyarah bab qawaid fiqhiyah. Tak betul. Dia perlu langak tu. Sampai bila lagi gini, sampai bila kita nak sembahyang ni, sampai bila kita nak duk rapat, tak boleh duk rapat, sampai bila lah nak kena tu, sampai bila lah duk main, sampai bila. Nak tahu bila, sampai bila, takdir Allah siapa tahu. Tapi hukum dah disediakan dah. Tuan-tuan, kita duk hambat nak hak sunat tu tadi, hak muakkad ni tadi, sampai membawa mudarat yang lebih besar. Salah dari segi kaedah apa ni panggil apa, ad-daruratut tari'ah ni salah. Hukum tu. Sebab itulah dalam kes COVID, bab semayang, bab SOP ni kepada kita di masjid dan sebagainya ni, Profesor Dr. Ali Jum'ah
dengan secara jelas dalam suatu kuliah yang di viral tuan-tuan, video YouTube viral seluruh dunia, menjelaskan siapa tak patuh SOP ni haram. Pasal kita menjemput kemudaratan yang lebih besar, kita tak cuba berusaha untuk mengelak kemudaratan dengan lebih besar tu dengan sedikit kekurangan kemudaratan yang kecil tadi. Sebab tu Profesor Dr. Ali Jum'ah, tuan-tuan, ni kalau tuan-tuan ikuti ni, kenal siapa Profesor Dr. Ali Jum'ah ni. Cuma yang ni kita tak dengar antara orang-orang yang lebih mursyid di kalangan ulama di dunia ni, Dr. Wahbah Az-Zuhaili saja, kerana dia dah kembali ke rahmatullah. Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Kalau tidak, mungkin saya rasa salah seorang daripada antara yang tajam lagi dalam bab mempertahankan hukum ni ialah Dr. Wahbah Az-Zuhaili, yang juga kita di Malaysia ni pada tahun berapa dulu, 2000 berapa, telah kita berikan dia, memilih dia sebagai salah seorang daripada tokoh Ma'al Hijrah. Saya tak ingat tahun berapa. Saya alhamdulillah jugalah ada rezeki besar tahun 2005 berjumpa dia, bukan takat jumpa tepi jalan, tapi pergi rumah dia dan berjumpa lebih sejam lah. Waktu tu kebetulannya timur masalah Islam Hadari. Jadi kita bincang, abang ada Islam Hadari gini. Dia kunci cakap kita tu, dia kata Islam tidak ada Hadari, dan tidak ada Islam pembangunan, tidak ada Islam apa-apa, Islam ekonomi ke Islam hak nu ke Islam hak ni. Islam ialah Islam. Apabila sebut Islam, komplit. Jangan duk cuba faham Islam yang tidak syumul ni, yang tidak lengkap ni. Kita duk faham ni Islam ekonomi, hak ni Islam dari segi perubatan, hak ni di Islam dari segi kemasyarakatan, hak ni Islam dari segi itu, hak ni Islam dari segi ni. Sebab sebut saja sepatah Islam tu, dia komplit, ada semua dalam tu. Sebab tu tak boleh pecah. Sebab apa? Membawa pada Islam hak bagi hak nu ni, dia kata itu pembawaan yang dibawa oleh musuh Islam. Pertama sekali ialah pembawaan daripada musuh-musuh, orang kata musuh-musuh yang membawa pahaman liberal di dunia timur, di alam timur tempat kita ni, dan musuh-musuh Islam yang memainkan peranan di kawasan barat dalam bentuk sekular mereka, supaya kita pecah pahaman. Seolah macam tubuh badan ni, jangan duk faham apabila sebut orang tu kita nampak daripada kepala sampai kaki. Dia nak kita sebut orang tu hanya nampak kepala saja, nampak kaki saja, nampak tangan saja, nampak perut saja. Itu tak betul. Tak akan jadi orang, dia kata, kalau tak bersama komplit semua sekali anggota. Begitulah kita kena pakai Islam. Inna dina indallah al-Islam. Tu komplit semua. Jangan duk bawa hak lain. Ni tuan-tuan ingat kot, Dr. Wahbah Az-Zuhaili duk bincang dulu ni, ialah dalam, saya duk ingat lagi lah, dalam rumah dia tu, dia ada satu bilik macam bilik mesyuarat kecil tu. Kita duk melengkong tu lah. Keliling tu semua kitab dinding rumahnya. Jadi dia duk kepala meja ni, kita duk keliling dia lah. Abang tu. Rupanya apabila Dr. Yusof duk tekan benda tu, masa tu Islam Hadari, tuan-tuan ingat zaman Pak Lah tu, Islam Hadari tu. Ni saya ingat pun terasanya tak silap tahun 2005 lah. Rupa-rupanya tuan-tuan, hak Dr. Zuhaili tu duk tekan, lah ni duk berlaku hak duk faham, hak duk bahas kat dalam parlimen tu, rupanya setengah lah fikiran tu ada. Sebab tu ada setengah, kalau orang kalau orang ubah slogan syawit anugerah Tuhan pun dia marah. Rupanya kepala lagu tu sebut Tuhan je tak boleh. Saya duk teringat juga lah ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Bukan kata kita nak duk bahas untuk individu dah, tapi kalau tuan-tuan tengok dalam satu kitab yang agak panjang, tuan-tuan, dibahaskan oleh A'id Abdullah Al-Qarni, Dr. A'id Abdullah Al-Qarni, dalam nama buku dia tu ialah, bukunya bernama apa tu, Haqiqatul Islam, hakikat Islam. Satu-satu, maka dia bahagikan munafik ni dok ada 15 ke 16 jenis orang munafik ni, satu-satu. Jadi salah satu daripadanya lambat sikit tersebut
berbau jabat ketuhanan dia marah lalu. Itu satu jenis munafik. Tapi kitab tu saya dok rasa belum ada terjemahan lagi. Saya beli pun kitab ni tahun 2005 tu lah di Damsyik, Syria, di maktabah dah. Tengok ni bukan kata kita nak duk merapu kata kat orang tak lah. Renung dari segi ilmu lah, nampak Allah ulama ni. Allah beri kasyaf dia nampak tu. Ke depan tu. Hak yang future tu kedegi, makna benda-benda yang mustaqbal ni dia bahas dah ni masa dia karang kita. Allah beri nampak dah kat dia tu. Kita tak bayang. Supaya Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi ni dia bahas bab kufur saja ada 5 jenis apa? 6 jenis kufur. Kita dok faham kufur tu satu tu. 6 jenis kufur. Kufur ni ada kufur nifak, ada kufurul juhud, ada yang kufur yang dipanggil kufur apa? Kufur dari sudut syirik. Macam-macam dia bahas tu. Jadi tak apalah tuan-tuan, kok kita nak sembang malam ni pun agak memakan waktu. Tapi sepintas lalu itu tadilah untuk saya pergi kepada perkara-perkara dalam satu-satu perkara yang berkaitan dengan hukum hakam agama ni, hukum hakam Islam. Jangan mudah sangat kita duk bahas ikut dah. Sebab dia ada sendi-sendi ilmu dia. Dia bukan serubah. Sendi-sendi ilmu dia. Tuan-tuan duk jadi tukang pun ada seni-seni pertukangan dia, bukan boleh bantai. Boleh paku pibuh, boleh tukar satu pakai emas tak jadi. Kayu hak duk elok-elok, panjang elok-elok tu tuan-tuan, kita nak bubuh apa orang panggil apa tu tadi? Hak di atas tu. Kalau tak ada kena seni dia, sendi-sendi ilmu pertukangan, duk kerat sana ukak sini, kerat sini, akhir sekali kayu tu sebatang tak boleh pakai apa. Tengok je orang bancuh simen dengan pasir. Kita pun bancuh nak plaster dinding. Plaster tanah herok tanah, plaster tanah herok tanah. Tak kena seni dia. Apa sendi ilmu pertukangan tadi. Bukan boleh buat ikut dah. Begitulah kalau itu benar yang kita boleh nampak, lebih-lebih lagi lah sendi-sendi ilmu yang yang dibawa oleh Al-Quranul Karim. Ni sembang ni Allah tuan-tuan saya seronok nak sembang ni kerana tuan-tuan sendiri pun ada maklumat-maklumat dah tambah ke belakang dengan ni wal ayazabillah, cukup takut ajaran sesat ni makin duk jadi. Tu hak terbaru ni ada ajaran sesat Asmaul Husna, itu yang Kerajaan Negeri Kelantan tarik balik tauliah, dan pihak duli tuanku sebagai ketua agama Negeri Kelantan tadi pun tak mengizinkan lagi dia kan. Dia bahas Asmaul Husna pun teruk. Tapi bagi kita yang bukan orang panggil kan yang tak kenal maknikam ni tuan-tuan, dia boleh terbawa-bawa lah. Tu baru satu bab hak tu ya. Aduk masuk satu tu. No ada juga lebay tak kira dah, ustaz tak kira dah orang panggil, yang duk bahas Nur Muhammad tak betul ya. Mengatasi daripada ulama-ulama as-salafus soleh ni tadi tuan-tuan. Takut orang tak percaya, dia jenamakan hak depa ni pun dengan as-salafus soleh juga. Ulama-ulama muktabar, ulama-ulama mazhab baca dah Nurullah tu tadi. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Ayat tu sendiri pun, dan duk bahas juga masalah Nur Muhammad. Hak tu juga tuan-tuan. Allah, takutlah, tak tahulah kot tuan-tuan. Saya rasa kita serupalah, kita takut. Pasal apa kita takut? Takut benar-benar ni terhidang kepada generasi dan anak-anak kita yang tak terdedah secara hebat dengan ilmu Islam. Jadi apabila ilmu Islam ni kita tak terdedah, kita ketepikan pendidikan sekolah-sekolah agama yang sah, yang jelas ni, kita ketepikan tahfiz Al-Quran, kita ketepikan hanuhan ni, akhir sekali generasi akan terdedah dengan unsur-unsur ni tadi. Wallahu a'lam wal a'yadzubillah. Ini kita takut daripada masuk sikit. Yang menjadi asas untuk perkara ini ialah penjelasan yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran telah menyatakan tentang makanan yang diharamkan pada 4 keadaan. Menjelaskan juga bahawa tidaklah berdosa bagi mereka yang berada dalam keadaan terpaksa untuk memakan makanan tersebut, macam yang kita dah sembang sepintas lalu tadi ni secara mudah tuan-tuan.
Wa qala Allah Ta'ala faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala ithma 'alayh innallaha ghafurur rahim. Tetapi sesiapa yang dalam keadaan terpaksa, yakni memakannya sedang ia tidak menginginkannya, ialah bukan kata apa, ialah umumnya kita katalah kita orang Islam ni bukan takat nak makan, tengok pun berasa ni, minta maaf lah, tengok pun berasa nak termutah lah orang lah. Ialah tak tahulah tuan-tuan, tak terengi langsung depa duk pulun makan biawak tu tadi, duk pulun makan babi ke sebagainya, depa hayun, kita tengok nak lintas kot tu berasa nak termutah. Ni kalau depa dengar, depa kata kita rasis lah, tapi nak cerita apanya, nafsu orang Islam benda tahu tu. Tengok hampa-hampa lah babi bakar ke apa bala, bewak panggang ke. Ni tuan-tuan. Depa dah habaq lah, ada juga hak jenis makan bewak ada. Saya pernah jumpa ni tuan-tuan, masa duduk Kuala Lumpur ni, rumah di Bukit Persekutuan tu dulu. Bewak banyak depan tu, pokok, ada pokok besar bewak, sarang bewak. Ada hak geng India di Brickfield tu mai tengok, kita tanya cari apa, dia kata mau cari ini sedap. Dia kata, Allah, dia kata hak tu tak sedap, dia merenang hak tu bewak air, dia kata hak ni sedap, ini goreng, you taruh sikit dia punya apa rempah cili ke masuk, bawang ke masuk, kita tengok nak termutah, dia habaq selak. Ni tak apalah, kita harap tak ada lah kot, tapi ni orang yang dia dengar, bukan kita nak duk caci celah apa, nak buat guna selera dia lagu tu, hayun. Masa duduk di Sabah dulu, duduk di apa kawasan Kinabatangan tu, depa kepala gajah pada depa sapu. Kita pergi itu untuk waktu tu baru duk buat kerusuh ni di bawah Jabatan Menteri, nak buat kerusuh kepada bukan Islam ni, mengenai Islam. Depa ceritalah, kata kita ada sup kepala gajah. Hui, hampa makan kepala gajah, dia kata kita makan sini. Kita dengar kepala gajah, duk ingat kalau sebiji kepala gajah buat balik kampung, sup 3 hari orang makan tak habis satu kampung. Kepala gajah besar. Depa tu nak cerita, wallah alam tuan-tuan. Siapa yang keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas. Macam contoh tadilah, orang tu sesat dalam hutan ke, ataupun dah bahasa saya guna tadi tu, tentera kita ke, ataupun keadaan yang sebagainya yang tak ada putus makanan. Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maknanya Allah sendiri dalam Al-Baqarah 173 menjelaskan bahawa keadaan-keadaan yang tersempit macam tu, walaupun asalnya haram, tapi dia boleh makan dan tak berdosa. Ini benar-benar Al-Quranul Karim tuan-tuan. Daripada ayat ini tadilah para ulama istimbat hukum, membawa apa ni orang kata ijtihad dalam hukum, membolehkan dalam benda-benda yang disebutkan tadi. Bab pakaian pula contohnya. Selain itu terdapat juga penjelasan daripada sunnah Nabi SAW, daripada Nabi SAW yang membenarkan penggunaan sutra untuk kaum lelaki. Kita dah tahu dah semua ni, pakat tahu. Sama ada kita orang lelaki ke orang perempuan, kita tahu dah sutra orang lelaki haram pakai. Hukum fiqahnya haram orang lelaki pakai sutra. Walaupun mungkin kita hanyalah orang kata apa, orang panggil apa ni, necktie, tali leher sutra, hak lain tak. Tapi tali leher tu pakai sutra, maknanya haram juga pasal sutra. Bukan nantilah baju seluar lengkap dah, tali leher pun haram untuk kita pakai sekiranya tali leher itu tadi tali leher yang sutra. Tapi apa yang nak diceritakan di sini, terdapat juga penjelasan daripada sunnah Nabi SAW yang membenarkan penggunaan sutra untuk kaum lelaki setelah beliau mengharamkannya untuk mereka. Dulu Nabi kata haram pakai sutra, tapi ada satu ketika Rasulullah membenarkan sutra, pakaian sutra itu dipakai. Berasaskan apa ni yang diambil oleh Profesor Dr. Yusof ni daripada riwayat
yang mengatakan bahwasanya Abdul Rahman bin Auf dan Zubair bin Awam. Satu ketika berlaku kepada sahabat Nabi Abdul Rahman bin Auf dan Zubair bin Awam, sebab dua-dua orang sahabat Nabi ini sama-sama mengadu perkara kepada Nabi SAW. Dia adu, ya Rasulullah SAW. Abdul Rahman bin Auf pun pergi lagu tu, Abdul Rahman bin Auf dan Zubair bin Awam pun mengadu kepada Rasulullah benda yang sama. Ya Rasulullah, apa dia aduan dia? Mengadu kepada Nabi bahawa mereka diserang oleh penyakit gatal. Ya Rasulullah, kami ni gatal kulit kau ni, hak ni gatal, hak ni pun gatal. Apa tu Zubair ibn Awam rahimahullah pun samalah dengan Abdul Rahman bin Auf tadi mengadu kepada Rasulullah pasal depa gatal kulit. Orang kata kalau dalam bahasa cakap kita tak larat nak duk bergaru dah sampai mengelupas kulit, naik apa air bisa pula keluar, kita katakan penyakit gatal. Lalu baginda Rasulullah SAW seterusnya mengizinkan mereka untuk memakai pakaian yang berbuat daripada sutra. Pasal apa? Disebabkan oleh terdapatnya kes-kes tersebut. Maknanya pakaian sutra boleh mengelak atau boleh menghilangkan penyakit gatal. Siapa yang gatal kulit tu, cuba tengok. Kok jadi kita buat long sleeve baju kita ni pakai kok hak gatal kok ni hilang dengan sebab sutra. Cuba. Hak ni orang perempuan boleh confirm lah sebab depa duk pakai sutra dah, tak ada masalah apa kat depa, diharuskan. Kalau orang perempuan yang gatal pakai baju sutra, kain sutra, hilang. Rasulullah mengharuskan mereka, kalau gitu wahai Abdul Rahman bin Auf, wahai Zubair bin Awam, hampa kena pakai baju kain sutra lah. Asalnya haram, tapi oleh kerana dengan sebab pakai sutra ni tadi, gatal kulit tu tadi boleh mengelak atau boleh hilang. Hak ni je tuan-tuan, benda-benda yang satu ketika apabila haram hukum dia, tapi apabila disebut sebagai apa ni, ad-daruratu tari'ah, darurat yang mendatang ni macam tadi tu, gatal bau, diserang penyakit gatal, hak haram sutra tadi boleh pakai. Ni. Jadi itulah wallahu alam tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita baca ni tadi kita boleh nampakkan tak boleh ada timbul persoalan lah. Benar-benar ni tak boleh ada terpengaruh dengan beberapa perkara yang ditimbulkan oleh setengah-setengah pihak dalam masalah-masalah ni. Kalau kita lah ni macam saya sebut tadi lah, masalah COVID ni, begitu begini kok ni lah macam-macam timbul. Tak salah bagi kita orang Islam memberi keyakinan dan kepercayaan kepada orang yang ahli dia. Jadi yang ahli dia ni tadi, pihak perubatan, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia ni, yang dipimpin oleh doktor-doktor yang ahli dalam bidang tu, yang orang geng-geng yang peran lain pun duk main peranan, nampak depa sendiri mengesahkan. Kalau kita tengok hak yang duk rawat tu, depa habaq sampai bubuh serlum kok ni tu kan, berapa lapis, 2-3 lapis tu berpeluh panas, ya Rabbi, siapa nak duk buat? Tapi kenapa lakukan? Kerana benar ni realitinya begitu, realitinya yang begitu. Dan wallahu alam sampai setakat hari ni kita katakan di negara kita ni nampaknya agak tak berapa nak reda elok lah, pasal duk naik selalu kes-kes ni tadi. Jadi kepatuhan kita, ketaatan kita ikut SOP yang telah diaturkan itu adalah termasuk dalam suatu tuntutan dalam Islam. Kita kena ikut, kena nampak hak tu tuan-tuan, benar-benar begitu. Jadi itulah nampaknya malam ni dengan masa yang diizinkan ada insya-Allah kan. Insya-Allah kita hanya masa yang orang kata terhad ni, tak apalah, insya-Allah kalau boleh kita ingat poin tu tadi pun besar makna dah. Kerana ke depan nanti insya-Allah selepas pada ni kita akan juga, untuk maklumat awal tuan-tuan, kita akan masuk pula
tentang penegasan tataghayyarul fatwa bi taghayyuriz zaman wal makan. Sesuatu fatwa tu dia akan berubah dengan berubahnya tempat dan berubahnya masa. Makna Islam tu hidup, dia tak statis, dia tak jumud. Maknanya fatwa hukum itu sendiri pun dia akan berubah dengan perubahan masa dan dengan perubahan tempat. Tempat ni macam ni jadi, tempat ni masa ni begini jadi. Jadi realiti yang ada dia tidak statis, maknanya dia tidak, orang kata, perjumuk. Dia tak ada kaku, dia tidak beku dalam fatwa-fatwa Islam. Hak tu akan kita ikuti perbahasan dia pada jadual kita yang akan datang, insya-Allah. Untuk tahun 2020 ni mungkin kita dan sekali jalan lagi. Habis dah. Tahun depan, masuk tahun depan lah. Ini tak apalah, tahun Januari kita masuk bajet baru lah pula. Bajet baru ni. Tu wallahualam. Bajet untuk tujuan Jabatan Perdana Menteri bahagian agama apa depan lawan tak mau nak bagi dulu. Itu barulah orang kata baru nak sedia sikit kepada petugas-petugas masjid, nak adalah sikit sagu hati kat tok imam, tok bidai, agak sikit sagu hati kepada guru-guru takmir, agak ada sagu hati sikit kenaikan tu pun RM100 kenaikan kepada guru kafar. Pun bangkang kayuh dalam parlimen. Apa hati perut apa ni? Ni kalau kita berguna bahasa kasar ni, hang Islam ke tak? Yang hak bagan ke apa sebagainya, yang betul-betul orang yang tak Islam, dia tak lawan pula. Hak yang duk lawan ni hak yang mengaku kata Islam. RM100 tuan-tuan, daripada RM900 guru kafah naik kepada RM1,000 tu ya. Pohon lawan hari actually boleh nak tolak 1.4 bilion peruntukan kepada JAKIM. JAKIM bertanggungjawab kepada guru-guru takmir, kepada masjid-masjid surau-surau, kepada guru-guru kafah seluruh negara. Cuma cara pembayaran tu saja tuan-tuan, dia buat JAKIM hantar bekalan tu kepada pihak Jabatan Agama Negeri-Negeri untuk laksanakan, itu je. Tapi apa sangat untuk kepentingan umat Islam dan untuk mengimarahkan kepentingan Islam itu sendiri pun kita lawan juga. Allah Akbar. Pendek atas kalau saya bercakap dalam bahasa mudah tuan-tuan, orang-orang ni tuan-tuan, hak jenis parti mereka ni kalau kita undi masa pilihan raya yang 15 ni berdosa tuan-tuan. Pasal puak ni lawan Islam. Ni kalau tak faham kita orang tu habis. Ni nak masuk bajet 21. Jangan dok puas saya undi lah, ni pangkah undi lah. Tapi hak yang saya undi ni kaki pejahanam Islam. Jangan dok mereka tuan-tuan. Ni tataghayyar bi taghayyuri zaman wal makan ni. Profesor Dr. Yusof akan hurai benar-benar ni. Baca hak ni macam Profesor Dr. Yusof ni dok ada di Malaysia lah ni lah. Dia dok karang kitab di sini seolah-olah walhanya benar ni benar dah lama diketengahkan oleh beliau untuk manfaat kita bersama. Jadual bulan Januari ni akan dimaklumkan oleh pihak masjid lah seperti mana biasa tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min ta'amin la yurzaq. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.